Okay, let's continue from our last video, and I do mention about the analyze part. Okay, I hope by now you try to understand that what I'm here to tell you and explaining to you in another different way, another perspective, where sometimes the level of knowledge need to be increased until we try to go deeper from just understanding the theory and try to practice the action. But there is another level of cognitive that we might try to explore it. So by doing that, we understand well or comprehend better. Okay. Pada siapa yang meneruskan video ni selepas video yang pertama, meaning mungkin belum lagi doing searching, and so I hope kalau boleh search dulu jawapan ataupun information supaya kita dapat faham konten yang cuba saya sampaikan. And the analyze part goes from the bottom to the top. Dan kenapa kena start pada bawah, kemudian tangganya menyusun ke atas, menunjukkan betapa pentingnya level yang pertama apabila that obligation, compulsoriness saja saya buat perkataan tu, kewajipan, keutamaan, priority. Setiap rukun tadi melihat kepada kekerapan ia daripada semua hidup, kepada setahun, kepada sebulan, kepada sehari, dan yang paling atas sekali, apakah jawapan dia. Alright. So, kalau kita ambil seperti mana yang sebelumnya saya sebut, ia adalah kewajipan ketika solat, iaitu bertasyahud. Tahiyat akhir kita sebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Wajib sekali dalam setiap solat, maka 5 kali kewajipan, menunjukkan betapa lemahnya hujah tadi, sebab kita nampak kewajipan itu bertingkat. Mana mungkin ia sama tingkat 3 dengan tingkat 4, apatah lagi jauh bezanya tingkat 3 dengan tingkat 2. Begitu jugalah dengan tingkat yang pertama ni, tentu ia jauh berbeza sama sekali. So macam mana nak bezakan? Kalau tangga kedua kita kena buat setiap hari, maka tangga pertama sepatutnya setiap masa. If starting from the bottom once a lifetime, increasing the obligation towards once a year, and then become 1 month, and then become daily, or we call it every day, the first pillars, which is shahada, witnessing, should be every time. Oh, logik ke? Logik ke kita bersyahadah sepanjang masa, setiap ketika? Adakah ia wajib? Soalan tadi, kan? Kalau kita tengok pada satu sudut, kita kata adakah ia logik? Setiap masa kena, wajib. Wajib mean kena buat. Adakah setiap masa wajib bersyahadah? Yang pertama. Yang kedua, kalau ia wajib, maka kita kena buat sepanjang masa. Logik ke kita nak buat sepanjang masa ni? Dan macam mana? Okey. Apabila kita terangkan maksud syahadat ialah satu penyaksian yang kita akui dalam hati, yang kita sebut dengan lisan, dan yang kita zahirkan dengan perbuatan. Maka adakah syahadah itu, kalimah yang kedua-duanya tadi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, perlu ada, mesti kena ada dalam 3 elemen sepanjang masa. Okay, sebelum saya jawab yang tu, kan, seperti mana yang saya selalu suruh, kita cuba fikir, kan. Okay.
boleh ke tidak kan? Boleh ke ataupun ada ke masa yang tak perlu syahadah ataupun terlepas syahadah? Kan ada orang mungkin dia akan bagi beberapa situasi. Mungkin kat sini tak payah syahadah. Mungkin dekat situ pula terlepas syahadah. Dan kita fikir balik, apa maksud syahadah? Meyakini sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah, dan bersaksi juga sesungguhnya Muhammad itu pesuruh Allah. Saya nak tanya, boleh ke ada masa-masa tertentu ataupun ketika mana yang dibolehkan kita keluar syahadah? Kan? Selalu orang bagi jawapan, takkan dalam toilet nak syahadah. Boleh ke dalam toilet kita yakin ada Tuhan lain selain daripada Allah? Ataupun kita yakin ada Nabi lain yang kita follow selain Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Walaupun masuk toilet, Allah tetap Tuhan. Bukan saya nak memaksudkan yang kita masuk toilet kemudian kita bersyahadah, bukan. Saya nak bagi tahu sepanjang masa, termasuklah walaupun pergi toilet. Walaupun tempat yang paling buruk pada pandangan kita dan kita memang tahu tempat tersebut tempat yang kotor, kita memang bersihkan, bukan kita biarkan kotor tapi nak bagi tahu itulah tempat paling kotor. Wajib still kena bersih, apatah lagi tempat lain. Tapi tempat yang itu yang kita akui pun kekotoran dia, kita tetap perlu meyakini Allah Tuhan. Kita masuk toilet, kita beriman dengan Tuhan. Bila kita berdoa, kan? Kita doa masuk toilet, apa doa masuk toilet? Kita bab berdoa pula. Keluar toilet pun kita berdoa. Kita berdoa ni minta sesuatu perlindungan, kan? Allahumma inni a'udzubika minal hubsi wal khaba'is. Kita minta pohon pertolongan, ya Allah, lindungi aku daripada syaitan jantan dan syaitan betina. Dan kita keluar, alhamdulillahillazi azaba anni ala wa afani. Kita berdoa, puji bagi Allah, kan, yang telah menghilangkan kesakitan dan memberikan kesihatan. Adakah boleh kita masuk, kita doa pada Tuhan lain? Kita keluar, kita dalam toilet kita rasa ada Tuhan lain dalam toilet? No. Okay. So yes, it should be every single time. The syahadah is an obligation. Cuma macam mana nak buat tu? Kan? So kita kena cuba menelaah. Satu perkataan lain kita boleh guna menakul, kan? Ataupun merenung sedalam-dalamnya keutamaan bersyahadah, dan adakah kita telah menunaikan kewajipan tersebut. Dan mungkin perkara yang dah lepas, kan, itu sesuatu yang bukan boleh kita ulang, tapi kita nak pastikan mulai saat ini, and from this moment until the end of our life, we should be in syahadah all the time. Meaning in our heart, jangan ada masa yang tiba-tiba dalam hati kita keluar dari syahadah, meyakini ada Tuhan lain selain daripada Allah. Nanti kita tengok macam mana kita boleh terkeluar. Dan kalau kita terkeluar tadi, kata mudahnya, kata jelasnya ialah murtad. Jadi kita nak elak daripada perkara itu berlaku. Okay. Bukanlah saya nak menekankan kita ni sentiasa murtad. Tidak. Saya nak bagi tahu supaya kita jangan berada dalam konteks itu. Okey. Kemudian dalam hati juga, kan, tiba-tiba kita meragui Nabi kita tu adalah pesuruh Tuhan, pun perkara yang boleh langgar daripada syahadah. Sebab syahadah datang dengan dua kalimah, kena seiring. Salah satu rosak ataupun ditinggalkan ataupun hilang ataupun bertukar, maka habislah syahadah, tamatlah riwayat manusia itu sebagai seorang Muslim. Baik, cuba faham. Okey. Termasuk dalam lisan tadi, sebutan kita, bila kita sebut, jangan sebutan tadi ada perkara yang melanggari kepada syahadah kita, dan banyaklah ustaz dan ustazah, alim ulama berpesan, jaga kata-kata kita, sebab kadang-kadang ia boleh
terlepas seolah-olah melanggari kan maksud syahadah tu. Okey. Nanti kita tengok kan perbincangan dia. Termasuklah kan kita sebut ada nabi lain kan. Macam sekarang ramai orang dia ada beberapa pengikut dan dia pun mengikuti kumpulan yang mengakui ada rasul lain selepas Muhammad kan. Kita pernah dengar sebenarnya kes Rasul Melayu kan, nabi yang dihantar untuk orang Melayu kan, dan sebagainya. Okey, yang mengaku nabi. Ada selepas nabi pun ada yang mengaku nabi, semasa nabi pun ada yang mengaku nabi. Okey. Dan daripada perbuatan kita lah kan, contohnya macam kita sembah berhala secara jelas, kita pakai tangkal termasuk antara perbuatan yang melanggari syahadah kan. Ataupun ada perbuatan kita yang mengatakan sesungguhnya sunnah itu kan, bukan sunnahnya kan, ataupun bukan semestinya perlu diikut, ataupun menafikan sunnah perbuatan kita tadi ya. Okey, tu dia berlanggaran dengan maksud syahadah. Okey. So kalau itu penting, maka kita kena faham, adakah syahadah hanya sekadar menyebut aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah, aku bersaksi sungguh Muhammad pesuruh Allah, ataupun sebenarnya dia ada elemen tertentu yang kita kena buat. Sebab kita kena menepati syarat wajib tadi. Bagaimana untuk kita pastikan kita wajib sepanjang masa bersyahadah? Okay. Sebab sebelum kita nak cerita pasal solat, kita kena faham, boleh ke sesuatu rukun ini dia yang telah tersusun terbalik kepentingannya kan? Saya nak tanya, antara syahadah dengan solat mana lebih penting? Antara solat dengan puasa mana yang utama? Antara puasa dengan zakat mana yang kena dahulu? Okay. So kita dah tahu turutan dan kita dah tahu kepentingan, dan kalau ia berlaku terbalik, tandanya kita dalam keadaan yang salah. Contoh paling mudah, ramai ustaz explain benda ni, ustazah remind kita benda ni bila zaman time puasa. Zaman tu maksudnya masa maksudnya nama time, masa puasa. Masa puasa ustaz pesan, siapa-siapa yang puasa kalau dia tak solat, seolah macam sia-sia puasanya kan. Kalau dia tinggal solat tapi dia buat puasa, ada tak manusia macam ni? Ada ramai kan. Dia suka puasa, bagus, kita memang sokong, tunaikanlah puasa kan, laksanakanlah kan saum tadi. Tapi dalam masa sama dia meninggalkan solat. Tangga ketiga buat, tangga kedua tinggal. Saya nak tanya, dapat pahala? Dapat sesuatu? Adakah ia terbazir begitu saja? Ramai yang boleh jawab sebenarnya soalan ni kan. Dia memang tinggal solat tapi dia buat puasa. Apa jadi pada puasanya? Ustaz pesan, nothing. Okay. Sama juga macam kisah syahadah. Kita mungkin bersolat, bukan saya menafikan solat, bukan saya suruh tinggal solat, bukan. Kena buat, tetap. Tapi kita nak kena faham, bila kita buat solat, berapa ramai manusia yang solat tapi syahadahnya rosak. Ada orang mengaku ada Tuhan lain, tapi dia mengaku yang dia sedang bersolat. Dan kita nampak perbuatan solat dia, tapi dalam hatinya seolah-olah macam ada Tuhan lain. Bila disebut perkataan yang keluar, contoh tapi nampak hebatnya solatnya lebih daripada kita lagi kadang-kadang. Bukan saya menafikan solat yang hebat, bagus, sila tunaikan, tapi sebenarnya ramai yang terlepas pandang. Kena betulkan syahadah dulu. Bukan saya kata dah betul syahadah baru solat, bukan. Tapi ketika solat tadi, di luar waktu solat, kena syahadah dulu. Dan kadang-kadang boleh jadi kita bersolat tapi syahadah kita rosak. Kita belum lagi benar-benar memahami maksud syahadah, ataupun kita belum lagi menunaikan kewajipan syahadah sepanjang masa tu. Mungkin boleh jadi solat kita tadi ditolak. Okey. Sebelum cerita solat, kena cerita pasal syahadah. Tapi kita akan cerita kepentingan solat. Tiada ibadah yang lebih besar daripada solat. Termasuklah puasa tadi. Sebab tu orang yang suka puasa tinggal solat salah kan. Amalan dia tu dah lari daripada landasan.
Sama juga kalau kita tinggal syahadah tapi kita solat. Kita mungkin nampak baik sebab beribadah dengan penuh kesungguhan, tetapi kalau dalam hati kita meyakini ada Tuhan lain, habis solat kita. Dalam hati kita meyakini ada Nabi lain, hilang solat kita. Berapa ramai yang macam tu sebenarnya. Dan yang dibimbangi, kita cuba melakukan yang terbaik dalam solat, tapi sebenarnya kita terlepas pandang, kita kena utamakan syahadah dahulu. Kenapa kita solat? Kan? Kenapa kita mengikuti cara Rasulullah? Kan? Sebab ada orang mungkin dia bertikai, janji solat, saya dah baik dah, ni bagus dah. Tapi orang yang bersyahadah, seolah mustahil dia akan cakap macam tu, seolah-olahnya. Kenapa? Sebab konteks dan konten syahadah tu akan memberi impact kepada solat tadi. Jadi sepanjang masa kena betulkan syahadah. Sepanjang masa wajib bersyahadah. So macam mana nak faham syahadah ni? Panjang saya elaborate. Saya nak cuba bagi kan kepentingan tu, keutamaan tangga pertama, the priority of the first pillars is really important until we need to discuss it every single time of our life until the end of this moment that Allah Ta'ala chooses the time to leave the world with syahadah. Sebab tu saya ulang banyak kali kan, untuk memperbetulkan syahadah tadi. Kerana ramai orang yang mungkin dia memaksa orang solat atau memaksa dirinya solat, bagus, tetapi kadang-kadang ini puncanya manusia terlepas daripada keutamaan sebenar. Saya bimbang dia terbalik tadi. Kita lebih mengutamakan solat daripada memahamkan erti syahadah. Bukan salah ajar solat, Nabi kata ajar solat umur 7 tahun. Betul. Tapi sebelum solat, kena ajar dulu siapa Allah, siapa Rasulullah. Sebab nak buat solat, kena buat kerana Allah. Nak buat solat, kena ikut cara Rasulullah. Ramai manusia yang belum kenal keduanya, maka terus cuba nak solat. Bukan salah, tapi kan, bila berlaku terbalik, seolah-olah ada kesilapannya kat situ. Baik. So every time, your job is to search for what is syahadah. Who is Allah and who is Muhammad. So what to do? Siapa Tuhan ni? Quran. Diturunkan memperkenalkan Tuhan. So menelaahlah Quran. Bila baca Quran, baca dengan tafsirnya. Selalu saya ulang kan. Sebab Quran turun lebih awal daripada turun perintah solat. Ini saya nak masuk solat dah ni. Quran turun mengenalkan manusia tentang wujudnya Tuhan yang satu, Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang maha besar. So kena mengagungkan Tuhan. Macam mana rasa keagungan Tuhan? Tuhan dah ajar dah. Lihat ciptaannya, bagaimana kejadian manusia. Hebatnya Tuhan ciptakan mata, boleh melihat, hidung boleh menghidu, mulut boleh mengeluarkan suara, bercakap, telinga boleh mendengar bunyi-bunyian. Adakah itu saja? Detail lagi. Mata boleh melihat pelbagai warna, pelbagai bentuk ciptaan. Dan rasa kagum dengan keindahan. Tapi mata berhajat kepada Tuhan untuk melihat. Ada orang ada mata boleh nampak. Ada orang ada mata tapi buta. Ada orang matanya buta tapi boleh nampak. Sebab yang bagi lihat adalah Allah, Tuhan yang maha melihat, memberi penglihatan tadi, memberi cahaya kepada mata tadi, memberi warna-warni kepada mata tadi. Ada orang boleh nampak tapi kabur nampak dia. Ada orang jelas pandangannya. Ada orang blur. Apa ni? Warna apa ni? Dia sama je, hitam putih. Ada manusia yang nampak hitam putih. Kita nampak pelbagai warna. Siapa yang bagi warna? Allah. Siapa yang bagi nampak? Allah. Siapa yang bagi bentuk? Allah. Hebatnya Allah. Dan mata ni berlainan pula antara satu sama lain. Kalau kita, mata manusia, ada juga mata lain. Mata binatang contohnya, dalam gelap boleh nampak.
Kenapa Allah jadikan mata tapi berbeza pula kapasiti mata tu, kemampuan mata tu? Siapa yang bagi nampak? Allah. Ada boleh nampak dalam air, ada boleh nampak dalam hutan, ada dalam terang boleh nampak. Kita kalau terang sangat silau lah. So, hebatnya Allah. Iqra wa rabbukal akram. So, bila kita bercerita pasal Tuhan, itulah syahadah tadi. Tiada yang boleh beri penglihatan melainkan hanya Tuhan yang beri penglihatan. Sama juga pendengaran. Macam mana kita boleh detect pendengaran? Mak kita panggil, oh suara mak. Macam mana kita boleh bezakan bunyi-bunyi ni? Oh, ni suara Siti Nurhaliza, bukan suara mak, ayah, adik, beradik kita. Suara orang lain pun kita tahu bezanya. Dan berapa banyak suara penyanyi kita boleh bezakan lagu-lagu dia. Contoh, kalau itu bahasa Quran contohnya, kita beza alunan, taranum, tilawah Quran tadi, qiraat ni lagi. Hebat. Siapa bagi dengar? Allah bagi dengar. Pernah tak kita cakap macam ni pada orang lain? Ataupun kita dengar orang lain cakap macam ni pada kita? Dan ini memberi impak kepada siapa Allah tadi, yang ada kaitan langsung terus dengan syahadah itu. So, kita nak menafikan tiada yang boleh beri dengar melainkan Allah bagi dengar. Sebab ada orang ada telinga boleh dengar, ada orang ada telinga pekak, ada orang tak ada telinga boleh dengar je. Mungkin bukan orang, mungkin binatang, tak nampak pun telinga dia tapi boleh dengar pula dia. Hebatnya Allah. Sama juga macam kita punya hidung boleh bau, macam-macam bau kita boleh try. Siap kalau orang yang suka bau, dia boleh tahu bau perfume tu ini campur apa jadi apa. Oh, ini sikit je ni, ini lebihnya ni. Hebatnya Allah bagi kelebihan pada hidung untuk membau. Bau sedap. Ada juga bau yang busuk, ada juga bau yang tengit. Untuk membezakan bau, siapa bagi bau? Allah bagi bau. Dan penting bau ni, kita nak makan bau semacam ni dah rosak makanan ni. Kita pun tolak tepi. Oh, ni bau kambing. Sebabkan bau tu lah rasa makin sedap, kan? Ni pun cerita pasal bau. Ada kaitan pula dengan rasa. Siapa bagi rasa? Macam-macam rasa pula ada. Masam, manis, pahit, payau, kelat, lemak, apa lagi? Kari, kurma, sup. Allah, siapa bagi rasa? Allah bagi rasa. Dalam cerita rasa ni ada satu kisah, mungkin saya pernah share, saya nak share lagi. Sebab apa? Sebab perkara tentang syahadah sangat penting untuk kita faham, untuk kita ulang. Sebab itu Allah suruh ulang Quran. Quran dah lengkap, dah komplit, kita ulang. Sebab ulang, sebab ada cerita dalam tu yang nak dimasukkan dalam diri manusia dengan cara pengulangan. Yes, manusia perlu pengulangan tadi. Nanti kita akan cerita juga kenapa penting pengulangan. Sebab saintis dah buat kajian. Manusia yang mengulang satu benda, dia ada impact kepada akal dia, hati dia dan perbuatan dia. Kita tengok ibadah pun berulang-ulang, zikir berulang-ulang. Kenapa? Memang kena berulang. Jadi syahadah yang utama ni tentu sekali pasti kena diulang. Cerita pasal seorang husband, sayangkan isteri dia. Lelaki ni bagus, dia memang sayang isteri. So isteri tolong sayang suami. Dia sayangkan isteri, so dia bekerja untuk cari nafkah. Tanda dia sayang isteri, cari nafkah, keluar kerja. Pergi kerja, balik kerja, penat. Tapi sempat sebelum sampai rumah teringat isteri dia sukakan satu buah. Lalu pula dekat jalan tu ada gerai tu. Buah apa? Pilihlah buah apa. Tapi dalam kisah ni dia buah tembikai. Katanya isteri suka sangat buah tembikai. Nampak buah tembikai, teringat isteri. Balik kerja penat, tapi masih sayangkan isteri dia kan. Ni suami misali. Okey, singgah nak beli untuk isteri, bukan beli untuk dia. Okey, dia pun pilih buah, dia pun beli. Okey, tukang jual pun kata ni, saya jual, dia pun saya beli balik. Sampai ke rumah, bagi tahu kat isteri, sayang, abang ada bawa balik. Isteri gembira lah. Sebab walaupun pergi kerja penat, tapi balik gembira dengan isteri dia. Tambah gembira. Dapat pula
buah yang dia favorite. So apa jadi? Isteri dia terus nak makan kan. Belum sempat pelawar suami tu. Allah, suami yang misalnya sabarlah. Okey, isteri tak apa, kita bagi can kan. Sebab dia dah buat kerja kat rumah lah. Dia dah jaga rumah kita kan. Betul kan? Okey, kalau betul bagus. Okey, dia pun belah. Wush, bang nampak merah menyala ni, pekat ni. Oh sedap ni, mesti manis ni, mesti contoh lah. Dia pun makan. Tiba-tiba keluar sesuatu yang kan, yang kurang menyenangkan. Dia kata apa? Abang, apa ni bang? Nampak merah tapi tawak habiak. Ni orang Kedah tahu ni. Orang Utara dia tahu. Tawak habiak macam apa? Betul-betul hilang rasa. Apa ni abang? Kenapa abang pergi beli buah ni? Abang tak test dulu ke? Kenapa penjual dia tipu abang ke? Macam-macam komplain. Suami belum dipulawa. Air belum minum. Dia dapat buah dah. Dah makan dah. Lepas tu komplain pula. Suami misalnya apa? Dia dan dengar lah. Lama lah perempuan betul lah perempuan ni ramai perempuan ni. Okay, if that's so what happened? Suami pun senyap, tunggu sampai dia letih, dia pun senyap dah. Okay, suami bersuara yang nak bagi jawapan supaya kan, nak mendidik isteri tadi kan. Penat-penat ni sanggup lagi nak didik. Okay, abang tadi bila singgah kat kedai tu, masa nak beli tu memang nak beli tembikar yang sedap. Mustahil lah abang nak beli tembikar yang tawar macam saya yang mengadu tadi kan. Dan abang rasalah masa kita orang pilih yang tadi dengan penjual tu pun nak jual yang sedap juga. Kalau boleh semua sedap supaya laku kan. Mana ada penjual nak jual yang rosak ke kan. Kalau boleh kan, dia pun mempunyai niat yang sama. Kalau boleh semua sedap kan, supaya semua orang beli kan, next time orang repeat. Dan abang rasa, suami tambah lagi, abang rasa masa penjual ambil dekat pemborong yang bawa buah tadi daripada kebun pun, kalau boleh pemborong tu nak semua yang sedap. Mana ada pemborong yang kalau boleh ada sikit-sikit je lah yang kurang. Mana ada kalau boleh semua sedap. Pemborong ambil pada petani pun abang rasa dia kalau boleh semua yang sedap. Petani nak bagi pun semua yang sedap. Sayang, petani ni masa dia tanam tentu sekali dia niat kalau boleh semua buah-buah dia yang dia tanam dan masak ranum ni sedap. Soalan ni yang siapa yang bagi rasa ni yang? Siapa yang bagi tawak habiak yang sayang komplain tadi ni? Saya rasa petani tu ke pemborong tu, ke penjual tu, ke abang ni yang sayang duk komplain ni kat siapa ni? Siapa yang bagi rasa tadi yang? Yang menciptakan rasa tu yang menjadikan buah-buahan tadi yang sampai pada sayang ni, yang sayang komplain ni, komplain kat abang ke? Diulang, komplain kat penjual ke? Kat pemborong ke? Kat petani ke? Kat pencipta buah dan rasa tu sayang? My dear student, if you listen to this carefully, you will try to understand that He's the only one who can give the taste. Some people taste the same thing with a different flavor in their tongue. Ada orang rasa benda yang sama berbeza-beza. Bayangkan, ada orang rasa durian, sedap. Ada orang makan durian, dia buang balik. Ada orang bau durian pun tak boleh. Ada orang bau durian pun dah cukup menyenangkan dia. Dah cukup selera dah menaikkan keinginan dia. So yang bagi rasa tu siapa? Allah. Ini maksud syahadah. Get it? I hope by now you try to understand that every single time you should tell this story, or even that is a lot of story to be told, so that you understand that the syahadah is really important in your heart, strengthening it in your mouth, that
separate it, and in your action that prove it. Okay? Alright. Let's continue later on.